Boleh nampak tak? Nampak je. Nampak? Ya. Nampak. Cikgu susah lah nak ambil kawan awak. Aduh. Ada yang baru masuk sebab cikgu tengah buka full. Ada yang baru masuk. Mungkin diorang lambat masuk, tak apa. Dia orang lambat masuk tak apa, tapi cikgu tengah mengajar. Nanti cikgu nak berhenti, nak buka balik tu susah. Sebab cikgu tengah guna pen, dia nak kena keluar satu-satu. Cikgu harap mereka macam mana nak buat. Man, buka kat mak punya tu sekejap, laptop tu. Buka Telegram. Okey, hari ni kita masuk tajuk baru kita, iaitu temuan kimia. Selamat datang kepada semua. Okey, temuan kimia ni adalah bab kecil sebelum kita masuk kepada kimia sebenar masa waktu kita 4 nanti. Okey, dalam bab ni kita akan belajar bahagian yang pertama. Okey, sebelum tu cikgu nak ucap terima kasih kepada Cikgu Nur Aziza kerana telah bagi kita PowerPoint cantik ni untuk cikgu guna dalam kelas kita. Okey, untuk bahagian pertama iaitu 5.1 ialah tindak balas endotermik dan eksotermik. Kita akan belajar dua jenis tindak balas ni, endotermik dan eksotermik. Apa yang dimaksudkan endotermik dan eksotermik? Dia melibatkan haba lah nanti ya. So, tindak balas adalah hasil. Hasil bila kita campur dua benda tu jadi apa macam tu. Okay, untuk tindak balas endotermik dan eksotermik. Okay, kita tengok. Perkataan ekso tu sendiri maksud dia ialah perkataan Yunani yang bermaksud luar. Okay, bila kita sebut ekso maksud dia luar. Okay. Manakala termik tu pula maksudnya haba. Maksud dia haba. Yang sembilan perkataan eksotermik maksudnya haba luar. Eksotermik tu maksudnya haba luar. Ekso maksud dia luar. Termik maksudnya haba. So bila kita kata endotermik pula maksud dia apa? Endo maksudnya dalam. Okay, endo maksudnya dalam. Dan termik pula maksudnya haba. So lah ni, kalau endotermik maksudnya haba dalam. Eksotermik pula maksudnya haba luar. Okay, so maksud dia luar, endo maksud dia dalam. Okey. So kalau kita tengok kat sini, tengok gambar ni. Dalam satu sistem haba, katakan kita dah panaskan satu bahan dalam kelalang ni, dia akan hasilkan haba yang besar lah, maksud dia panas. Jadi bila dia bebaskan haba ke persekitaran maksudnya eksotermik. Jadi kita duduk sebelah dia, kita rasa haba tu mai kat kita. Mak awak masak nasi, kita duduk sebelah periuk, api dah tutup dah, ambil periuk tak atas meja, kita rasa periuk tu panas. Haba daripada periuk tu kena dekat kita kat sebelah. Kita tak pegang dia pun, tapi kita rasa. Itu yang kita katakan eksotermik. Tapi kalau benda tu sejuk, benda tu sejuk, kita bawa pulang pada peti air, tengok-tengok kita nampak dia kuih cayak. Kita bawa pulang air lah, contoh dah air ketui lah. Letak dalam jug atas meja, kita tengok-tengok dia punya air tu kuih cayak. Sebab apa? Sebab dia tengah ambil haba daripada persekitaran, kena kat dia dan dia guna haba tu. Tindak balas tu kita panggil dia endotermik. Endotermik. Macam tu lah, contoh dia macam tu cikgu bagi. Kau faham nah? So eksotermik, haba dibebaskan. Okay, bila dia bebas, bila haba bebas, maksudnya suhu kat keliling-keliling periuk tadi tu akan jadi meningkat. Terbalik dengan endotermik, dia akan ambil haba daripada persekitaran, menyebabkan kawasan keliling tu akan jadi makin sejuk. Awak duduk sebelah jug air yang ada air tadi tu, awak rasa sejuk je dia punya udara kat keliling tu. Tapi kalau kita duduk sebelah periuk nasi,
Haba yang mai daripada periuk tu akan meningkatkan suhu. Okay, yang tu dia katakan eksotermik. Okay, jom kita tengok contoh tindak balas eksotermik dalam kehidupan harian kita. Okay, yang pertama ialah pembakaran kertas. Okay, kalau kita bakar kertas, kita rasa sejuk ke rasa panas? Panas. Kita rasa panas. So, dia adalah eksotermik. Okay, sebab apa cikgu kata eksotermik? Sebab haba dibebaskan daripada tindak balas pembakaran tadi. Yang kedua, letupan bom. Panas ke sejuk ni bom ni? Kena api. Panas. So, exo. Betul tak exo? Exo ke endo? Exo lah sebab dia keluarkan haba lah. Okey. Respirasi. Respirasi. Respirasi ialah kita guna oksigen untuk kita oksidakan kita punya glukos dalam badan kita untuk hasilkan tenaga. So tenaga yang dihasilkan tu adalah tenaga haba. Jadi bila tenaga haba maksudnya kita keluarkan haba. Jadi eksotermik juga. Jadi penetralan antara asid dan alkali jika dihasilkan peningkatan pada suhu, maka dia dikira sebagai tindak balas eksotermik. Jom kita tengok tindak balas endotermik pula. Okey, tindak balas endotermik yang pertama ialah fotosintesis. Rupa-rupanya kalau pokok buat makanan dia akan gunakan cahaya matahari dengan bantuan air, lalu dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan oksigen dan wap air. Wap tadi masa sebelum dia buat fotosintesis, dia akan guna karbon dioksida, dia guna air yang mai daripada akar pokok dan dia guna cahaya. Hasil dia adalah glukos dan oksigen dan wap air. Rupanya penghasilan oksigen, glukos dan wap air ni akan menurunkan suhu persekitaran. Jadi dia dianggap sebagai tindak balas endotermik. Buat kek, makin sejuk ke? Bukan buat kek itu maksudnya kek kita kuih sejuk. Buat kek ni maksudnya mula-mula kek kita ni tepung dia sejuk. Bila kita buat dalam oven, haba yang mai daripada oven ni kan kita bakar jadi panas kan. Dia ada haba yang keluar daripada oven, haba tu semua akan memanaskan. Haba tu akan diserap oleh kek untuk kek tadi masak. Jadi kek tu yang sejuk tadi tu akan jadi panas. Jadi bila dia menyerap haba, maksudnya tindak balas tersebut adalah tindak balas endotermik. Okay, seterusnya ialah pengekstrakan besi daripada biji besi. Ingatlah yang kita belajar pada pelajaran lepas pada Khamis. Di mana besi akan diekstrak pada biji besi menggunakan udara panas. Masa dalam relau bagas tu kan. Okey, dalam relau bagas kan ada udara panas yang datang daripada bawah. Biji besi kita buang daripada atas kan. So udara panas tadi akan diserap oleh bahan yang kita masukkan tadi untuk tujuan pengekstrakan. Dan yang terakhir ialah melarutkan garam amonium dalam air. Yang ni untuk kes nak larutkan garam. Jadi apa yang berlaku ialah garam amonium yang pada asalnya tadi sejuk, dia akan jadi panas sebab apa? Sebab dia menyerap haba. Okey, dia serap haba daripada air. Okey, ini adalah contoh pek panas segera. Yang ni tak payah guna api tau. Bila kita beli, dia punya suhu sama macam suhu bilik. Dia tak panas apa. Bila awak nak guna, tekan kat tengah-tengah ni. Tekan. Dia kata squeeze outside je. Maksudnya jangan duk pergi cucuk dengan lidi ke apa, tekan dia. Nanti bila kita tekan, dia akan panas. Jadi awak boleh gunalah untuk apa yang kita nak guna panas tu, nak letak dalam ayak ke. Tapi kalau dia kata untuk bukan kegunaan makan, mungkin nak buat macam pack panas untuk orang yang dalam pantang tu kan, nak letak kat badan ke. Tengok suhu dia bagi suhu dia 50 darjah Celsius. So tak sesuai nak buat masak sebenarnya. So pack panas segera ni dia akan bebaskan haba ke persekitaran.
Di haba yang dibebaskan ke persekitaran ini dapat melegakan kekejangan otot bagi orang yang rasa kebas-kebas. Okay? Sebab apa? Mungkin saluran darah dia pada waktu tadi jadi sempit. Jadi macam tersumbat sikit ke. Dia duduk lama sangat darah tak boleh jalan. Rasa lenguh-lenguh kan. So ini boleh menambahkan saiz lumen. Sebab bila kita guna pad yang panas tadi, bukan panas 100 darjah dia boleh bantu untuk pengaliran darah yang lebih baik. Jadi hilanglah rasa-rasa kebas tadi tu. Kalau dah duduk kat rumah, guna je lah tungku kat rumah ke, beli apa ada batu sungai ke, masaklah batu tu balut dengan kain, guna yang tu. Ini kes kalau kita duduk kat tempat yang tak ada sumber api. Sebab kebanyakan hot pack ni dia single use. Sekali guna dia dah hilang panas dia lempak membazir lah kalau harga dah RM110. So kita gunalah bahan yang ada kat rumah kita. Ini kalau kes duduk atas gunung, tengah-tengah duduk panjat gunung Kinabalu, tahu-tahu lenguh atas tu. Tapi cari mana kan batu panas, guna yang ni. Okay, pack sejuk segera pun wujud. Hasil daripada pendidikan eksotermik dengan endotermik tu, mereka ada bahan kimia yang boleh menyejukkan persekitaran. Tapi sama jugalah, bukanlah sampai 0 darjah Celsius yang ni. Yang ni digunakan untuk terapi sejuk. Contohnya kalau kita bersukan, awak main bola tahu-tahu kena sepak tangan betih kering tu, sakit lah sebab dia pendarahan dalam jadi kita kena letak ais. Katalah ais tak ada pada waktu tu, kena guna instant cold pack ni lah. Jadi instant cold pack ni akan bantu untuk kecilkan balik saluran darah yang luka tadi. So pengaliran darah yang dalam tempat yang luka tu akan jadi sikit, taklah banyak sangat darah, jadi lebam kita hasil daripada yang kena tendang tadi tu akan jadi minima. Di pack sejuk segera digunakan untuk menyerap haba daripada persekitaran. Okey, baca tu Naufal. Apakah fungsi pack sejuk segera? Pad sejuk segera digunakan untuk menyerap haba daripada persekitaran. Okey, lagi? Haba yang diserap oleh pad sejuk segera ini dapat mengurangkan bengkak luka, menyingkirkan haba daripada keradangan tisu atau organ badan dan mengurangkan saiz lumen di dalam kapilari dan kadar peredaran darah yang melaluinya menurun dan membantu pendarahan. Nampak tak? Dia cakap dia dapat kurangkan saiz lumen kan? Maksudnya kalau berlaku luka, ni bukan luka yang darah meleleh tu, ni cerita hak duduk dalam urat darah kita. Dia bawah kulit kita, kita terlanggar pintu ke, terlanggar meja ke, kalau kita tak buat, dia lebam warna hitam. Kalau macam cikgu kan, nak cikgu terjatuh ke apa ke, cepat-cepat cikgu ambil ais, letak dalam kain. Lepas tu letak air sikit, sejuk kan, letaklah kat tempat yang dia jatuh tu, jadi dapat elokkan benjol lah. Benjol tu sebenarnya adalah bawah kulit kita yang ada darah. Darah tu tak nak pergi mana dah sebab dia keluar daripada urat darah. Jadi kalau kita cepat-cepat buat ais lepas dia jatuh, insyaAllah lah benjol tu dapat dikurangkan. Dan dia punya lebam yang warna biru tu pun sikit lah. Nak compare kalau biar sendiri, nak baik sendiri, dia memang akan baik tapi ambil masa jugalah. Okey, habis bahagian 51. Dekat bahagian ni dia cuma nak awak kenal apa maksud eksotermik, endotermik. Dia nak awak kenal contoh aplikasi Okey. Dan tu je lah untuk hari ni. So hari ni apa kerja kita? Okey, apa kerja kita hari ni ialah cikgu sekejap akan bagi nota kat awak. Okay, bagi awak salin nota dekat awak punya group. Lepas tu, awak akan jawab satu soalan quiz. Okay, soalan quiz. Dalam soalan quiz tu, soalan dia soalan objektif tau. Awak tak payah tulis balik point. Cikgu akan recordkan awak punya markah quiz tadi dalam awak punya PBD PBD yang harian tu. Jadi, awak habis je buat nota, awak jawab soalan quiz, settle untuk hari ni. Okay, sebelum tu tulis dulu kehadiran. Okay, setakat itu saja, sikit saja kelas kita hari ni. Terima kasih kepada semua yang join. Minggu depan kita akan jawab soalan sumatif daripada buku teks. Okay, bye. Assalamualaikum.
Terima kasih, Go. Sama-sama. Go. Baik, Go. Bye.